Mana ni? Okay, semua dah ready? Semua boleh... Sekejap saya share dulu. Nampak tak ni? Apa yang saya share ni? Nampak doktor, nampak. Nampak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ni kita akan sambung lah. Okay, sebelum tu saya nak beritahu sikit lah. Ialah memandangkan result sebelum ini tidak merangsangkan tidak merangsangkan, jadi saya suggest untuk menggunakan bahasa yang lebih mudah difahami lah. Okay, mungkin bahasa Inggeris saya sebelum ni tak berapa nak jelas, so saya try guna bahasa yang semua orang boleh faham lah. Okay, agar pembelajaran kita lebih mudah difahami lah. Okay, so apa-apa pun language adalah sekadar language lah, tapi jangan limit language tu dengan knowledge lah. Okay. Okay, so saya pun tak nak buang masa lagi. So kalau kita tengok kat sini slide tak banyak, ada 17 je. Tapi ada apa nama ni, kita excludekan dia punya example lah dekat sini. Okay, saya yakin semua pelajar dah apa nama ni, dah belajar daripada synchronous generator. Okay, so di mana synchronous generator dan synchronous motor ni di bawah satu chapter yang sama sebenarnya, okay, iaitu synchronous machine. Okay, so dalam synchronous machine ni terbahagi kepada dua, generator dan juga motor. Okay, tapi dalam electrical machine yang dalam subjek di FKE ni, kita pecahkan dia jadi dua chapter lah. Okay, so supaya dia lebih mudah difahami lah. Okay, so perkara ni sebenarnya untuk synchronous motor dengan generator, dia boleh dikatakan tak banyak beza lah. Okay, boleh dikatakan most of them adalah lebih kurang sama. Okay, so ini outline dalam chapter 5 ni. Okay, kita ada beberapa subtopik yang important lah. So ada 5 subtopik dan juga ada pecahan-pecahan dia lah. Rekod ada. Saya ada rekod dan saya sedang rekod lah. So lepas ni saya cadang untuk share lah setiap kelas kita ni. Okay, so kita akan ada introduction, ada equivalent circuit as usual. Okay, daripada chapter 1 sampai sekarang masih ada lagi perkataan equivalent circuit. Okay, masih ada. So you boleh bayangkan lah betapa pentingnya equivalent circuit ni dengan electrical machine ni. Kemudian steady state synchronous motor operation. So and then starting synchronous. Slide tak nampak? Ada orang nampak slide tak? Nampak sir. Nampak. Semua orang nampak. Ada yang boleh tak nampak? Nampak. Okay, tak apa. So yang mana yang tak nampak tu, I think mungkin internet dia ada masalah kot. Saya tak pasti. Okay, so saya tak bercadang banyak untuk ajar untuk hari ni. So saya bercadang untuk ajar dua lah. Saya nak cover dua je lah, 1 dan 2 ni. Okay, so ini video ni saya masih tak upload lagi, tak update yang lama. So kita proceed dulu. Okay, saya percaya yang ni gambar ni you dah boleh nampak daripada yang sebelum ni juga. Okay, so synchronous machine used to convert the electrical power to mechanical power. Okay, so ini synchronous motor. Okay, so kalau machine dia ada dua, satu yang untuk generator dan juga motor. Dan juga kali ini adalah untuk motor. So bila motor dia adalah convert electric power to mechanical power. Okay, so dalam dalam motor, sekejap dalam motor dia ada terbahagi dengan dua lah, satu stator dan juga satu lagi sekejap memang mengganggu ni. Okay, satu stator dan juga satu lagi adalah rotor. Okay,
Oh, ya. Okay, so ini di bahagian apa nama ni, bahagian stator. Okay, ni stator dia. Oh, tak boleh tulis. Okay, di mana dalam stator ni dia ada winding lah. So ada winding sini, ada winding. So winding ni dia berbentuk loop lah. Okay, dia loop dia looping So harap you boleh faham lah. Okay, same lah, sama yang dengan sini. So dia loop, sini dia loop it. Okay, so kemudian di sini ada rotor dia. Okay, so dalam synchronous generator, so dia dah beritahu lah yang mana DC supply. Dalam synchronous machine ni dia akan supply DC current. Dia akan supply DC current pada rotor. Okay, so a DC current supply to the rotor. So dekat rotor ni dia akan supply current lah. So dah ada winding, dia akan supply DC current. Okay. And then dalam masa yang sama untuk synchronous machine ataupun synchronous motor ni, so dia akan supply AC current lah dekat stator ni. Okay, bila rotor ada supply current, so ada current flow dekat rotor, so current mengalir dekat wire. So kita tahu bila current mengalir dekat wire, dia akan menghasilkan magnetic field. Okay, so kita assume dia akan mengalirkan magnetic field ni mengalir ke arah maksudnya keluar daripada rotor ni lah. Okay, ini assumption So sebab magnetic field kan dia akan ada banyak lah kan. So kita anggap ada satu yang besar lah. So dia mengalir keluar daripada rotor ni. Okay, so dalam masa yang sama kita tahu yang dekat stator ni dia akan memandangkan dia supply AC dia supply AC dekat stator winding stator winding. So dia akan menghasilkan rotating magnetic field. Okey, akan menghasilkan rotating magnetic field. So saya rasa dia lebih kurang macam induction motor lah. Okey, so di mana dia akan sebenarnya dia akan besar kecil. So macam sini akan menghasilkan dulu, kemudian bahagian sini, kemudian bahagian sini kan. So secara keseluruhan bila ditambahkan dia seolah-olahnya seperti rotating. Okey, seolah-olahnya seperti dia berputar lah. Okey, so dalam bahasa yang sama dia katakan sebagai rotating magnetic field lah. Okey, so dia kata kat sini rotating magnetic field which is produced by armature current. So current yang mengalir di stator ni. Okey, so dekat ni ada steady state magnetic field which is produced by IF. IF ni field lah, field current. Okey, so kita ada rotor, kita ada stator. So kedua-dua menghasilkan magnetic field. Okey, so ini dia gambarkan saja dia gambarkan saja arah BS dan juga BR ni lah. So BR ni rotor, yang BS ni adalah stator magnetic field kepada stator. Okey, so bila dia rotating magnetic field, so dia akan sentiasa berpusing lah. Okey, bila dia sentiasa berpusing, so yang BR ni akan dia akan lock ataupun macam seolah-olah magnet kan. So magnet, so bila magnet yang bertentangan dia akan melekat, akan lock lock each other So bila akan lock dia akan follow lah. So BR ni dia akan follow. So sebab itulah motor rotor ni boleh berpusing. Okey, rotor ni boleh berpusing. Kelajuan dia boleh dikatakan sama seperti N-sync. Okey, masih ingat lagi N-sync tu apa? Magnetic field punya speed. Okey, speed magnetic field. So rotor ni follow dia. So dia lock dia lock dekat BR ni. Okey, so maksudnya rotor akan berpusing sekali dengan sekali arah, sama arah dengan magnetic field. Okey, magnetic field berpusing ni. Okey, so kenapa ada gambar, dia buat gambarkan jauh ni? So maksudnya di sini adalah bila dia makin jauh jarak di antara BS dan BR, bermaksud semakin tinggi torque dia.
Okey. So akan ada satu tahap lah, ada satu sampai tahap maksimum. So dia akan dia akan sampai maksimum lah torque dia. Okey. So maksudnya kalau tak ada load, seolah-olahnya kalau tak ada load ataupun tak ada beban, tak ada apa-apa kan. So dia akan samalah ataupun dia punya angle dia akan jadi kosong, so dia akan lock lah, seolah-olahnya dia akan sama lah dengan BS ni, bergerak sama. Okey. So torque induced bagaimana yang kita tahu sebelum ni kan. Okey, BR ni cross product dengan BS. So K ni sebagai pengkali je lah. So kita tahu dia sebagai ni lah subhanallah, dia punya torque lah. So torque pun akan berada dalam direction yang sama dengan motor tersebut. Kalau generator dia punya torque dia terbalik. Itu kena faham lah. Kalau torque dia terbalik. Okey, kalau generator torque dia terbalik. Itu perbezaan lah dengan magnetic field ni. Okey. So apa ni perkataan lain, therefore there are two magnetic field. Okey, ada dua magnetic field. So rotor field will tend to line up with the stator. So BR and BS will tend to line up to each other. Thus result in rotor to chase the rotating. Tu yang dia kata rotor, dia punya rotor ni, rotor to chase. Dia macam nak kejar lah. Rotor ni akan kejar the rotating stator magnetic field. Okay. So yang bergerak adalah stator punya rotating magnetic field. Okay. So bila ada magnetic field, dia berpusing, yang rotor ni akan menghasilkan magnetic field, dia akan lock dengan magnetic field yang stator dan dia akan berpusing ataupun dia akan kejar lah. Seolah-olah dia akan kejar lah. Okay. And dia kata never quit catch each up lah. So sampai dia padam lah, sampai dia off lah motor tu ataupun off current tu daripada mengalir. Okay, setakat ni boleh faham tak? Hello? So setakat ni boleh faham Alhamdulillah. Boleh tak? Okey, so untuk motor ni sebenarnya tak berapa banyak lah. Okey, so and then kita lihat kepada 5.11 so iaitu equivalent circuit of synchronous motor. So anda masih ingat tak equivalent circuit untuk circuit macam ni, masih ingat tak? Ada masing-masing pelajar masih ingat? Dah tak ingat dah. Ingat lagi tak? Macam synchronous generator punya circuit. Yes. Dia memang sama macam synchronous generator. Okey. Apa perbezaan dia? Kalau you boleh faham, you boleh tengok betul-betul, apa perbezaan yang you boleh nampak? Siapa yang boleh beritahu saya perbezaan dia? Dia ada adjusted punya resistor. Tak, bukan. Yang adjusted resistance tu sebenarnya memang dia assume dia macam nak jadikan I ni sebagai rated value. Okey, sebenarnya ni tak ada macam mana katakan, boleh katakan macam tak ada function lah. Okey. So yang lain apa yang you boleh nampak perbezaan dia? Okey. So kalau kita tengok lah, kalau generator dia dia produce dia supply DC current. Okey, so bila dia supply DC current and then dia so ada magnetic field tu cut stator winding So bila start stator winding, dia akan menghasilkan EA di generator. And then generator akan menghasilkan I. Okay. So I dia mengalir ke arah sini. IA dia. Okay. Nampak tak perbezaan dia? So perbezaan dia, I dia mengalir secara terbalik lah. Bukan sebab apa? Sebab dia pun supply. Okay. Sini supply, sini pun supply. So of course bila supply dia akan mengalir current beginilah. So sini mengalir, and then yang sini dia akan mengalirkan current seperti biasa yang kita tahulah.
Okay. So perbezaan dia dekat IA. IA tu dia terbalik. Okay, sebab dia supply. So ini pun supply V phase ni pun supply. Okay, ini supply 3 phase. So ini supply DC. Okay. So basically equivalent circuit of synchronous motor is similar to synchronous generator. I think bukan similar, dia sebenarnya same. Okay. Tapi yang membezakan adalah current flow. Kalau circuit tu sama. Okay, equivalent circuit tu sama. Tapi current flow je berbeza. Okay, so the current flow ataupun the power flow is reverse lah. Okay, so thus the current flow also reverse. Okay, so kalau kita buat voltage Kirchhoff law, so kita akan dapat lah equation yang ni. So kita akan dapat equation yang ni. So apa yang ni V phase ni memang kita supply lah. So ni biasanya kita supply. So IA ni biasanya boleh carilah daripada phase ni. Okay, so ni constant. So inilah yang kita nak cari. So bila kita nak cari, kita terbalikkan dia lah. Okay, kita susun, rearrange semula. So and then kita akan dapat yang lebih tersusun lah. Okay, so tak payahlah nak hafal dua-dua sebenarnya boleh hafal satu je lah. Okay, ataupun yang paling penting adalah hafal circuit lah. Okay, so nanti saya boleh cubalah untuk buat satu quiz di mana saya bagi circuit, you teka tu circuit apa. So saya rasa itu pun menarik juga. Okay, sebagai engineer bila dia tengok dia boleh tahulah ni circuit apa. Okay, so kita pun sebelum ni kita dah pernah tengok juga tentang torque speed characteristic. Okay, so kita pernah tengok induction motor. I think induction motor punya karakteristik pun you sedang buat projek. Yang mana kalau induction motor dia punya curve ataupun dia punya apa itu torque speed kan, torque speed karakteristik dia lebih kurang macam ni lah kan. So begini dan dia akan turun. Okay, yang mana ni torque, so ni dia punya speed lah. Okay, so tapi bagaimana pula dengan steady state synchronous motor? Okay, okay, ada siapa-siapa ada idea tak untuk synchronize punya ni? Dia punya apa nama ni? Torque speed curve. Ada siapa boleh dia punya curve tu direct current straight line saja. Dia tak ada naik atas atau turun bawah. So straight line macam mana? Macam ni? Macam ni? Oh macam ni So steady state punya synchronous motor. So ni N. So N ni maksudnya semakin laju lah. Semakin laju, stok dia semakin sama. Okay. So dia bila dia steady state maksudnya speed dia dah maintain. Bila speed dah maintain tu apa jadi? Itu maksud dia kat situ lah bila dah steady state lah. Okay. So bila dah steady state sebenarnya curve dia sebenarnya dia punya curve nanti kita tengok apa ni, tapi dia ada term dia sebelum kita nak tahu Okay, kalau kita tengok kat sini dia punya terminal voltage. Okay, voltage and system frequency adalah constant. Okay, voltage dan juga frequency adalah constant. Maksudnya tak berubah. Okay, so speed of the motor will be constant because of log to the electrical frequency. Okay, sebagaimana kita tahulah yang frekuensi punya kita punya ni and sync sama dengan 120 Fe kan over P kan. So kalau FM NM ada guna slip lah. Okay, kemudian sebab dia kata dah log and then the speed is constant. Auto speed pun constant. Okay, speed juga constant from no load until maximum torque. So maksudnya speed dia maintain sama walaupun ada perubahan dari segi load. Okay, ada ubah-ubah load tapi dia punya speed maintain sama. Okay, so ini menunjukkan bahawa speed regulation, okay, speed regulation adalah zero. Dia tak ada perubahan lah. So ini dia punya speed dia lah. Ni dia punya speed lah. Ni dia punya curve lah. Okay,
di mana dia hanya satu saja, menegak je. So maksudnya dia punya speed adalah maintain sama dengan speed frekuensi tadi tu, pergerakan frekuensi, rotating frekuensi kan. Okay, and then tak kira lah perubahan load, dia punya torque sama saja. Torque dia akan jadi sama. Okay. Apa yang lain? Nanti kita akan tengok. Okay. So speed regulation dia adalah kosong, 0%. Sebab tidak ada perubahan. Ada no load atau full load, tak ada apa-apa perubahan. Okay. So rated torque ni boleh dikatakan sebagai design punya operation torque. Okay. For example, kita design satu motor, motor tu berfungsi dengan baik ataupun didesain dengan kadar 10 Nm of torque. Okey. Apakah dia boleh lebih? Boleh. Dia boleh lebih lah sampai ada satu panggil pull out lah. Sampai pull out dia achieve lah. Okey. So I think semua masing-masing dah dapat tengok, dah lihat lah dekat generator I think equation ni, equation untuk induced torque ni sama lah dengan generator. Okay. So kalau you tengok kat sini, dia boleh disamakan macam ni juga. Kita buat jenis hati induced sama dengan K BR cross dengan B net. Okay. So bila kita ada cross product macam ni, so bila cross product, nanti you boleh search, you boleh Google macam mana nak convert ataupun calculation cross product. I think saya pun dah jelaskan kot masa kelas yang pertama, tak silap saya. So bila cross product ni dia akan jadi sebegini lah. B net sama dengan BR B net sin sigma. Okay. Salah tulis ni. Tak apa. So dia berubah lah daripada cross product jadi equation yang lebih mudah lah. So theta ni adalah jarak di antara ataupun angle di antara dua ni. Okay. So harap mudah faham lah. Okay, bila ada buat penjelasan yang lebih detail lah. Okay. So kemudian apa yang kita boleh tengok kat sini, dia juga boleh disamakan dengan okay, so bila diubah, torque induced sama dengan 3 V phase, voltage phase voltage, kemudian EA sin sigma bahagi dengan omega m dengan x darab dengan xs. Okay. So seperti mana yang kita tahu, kalau jarak di antara keduanya adalah 90 degree, so itu adalah maksimum torque lah. Okey. BR dengan juga B net tu bila jadi 90, dia akan jadi maksimum lah. Sebagaimana kita tahulah sin theta ataupun sin 90 dia jadi 1. Okey. So maksimum torque bila itulah, bila sin theta tu 90 So dia kata kat sini lagi, typically pull out torque is 3 times the full load torque the motor. Okey. Okay, persoalan saya kat sini. What happens when the load is changed on a synchronous motor? So apa akan jadi? Ada siapa boleh bantu saya? What happen when the load is changed on the synchronous motor? Torque tak berubah. Okay, kita tahu tadi yang kita dah tengok curve tadi. So bila load dia berubah, torque tak berubah. Jadi apa yang sebenarnya yang terjadi ni sebenarnya? Voltage increase. So kita dah sebut tadi voltage adalah constant. Okay, voltage adalah tak berubah. Okay, kita dah sebut terminal voltage
and system frequency will be constant. Dia tak berubah. Okay, dia tak berubah pun. Okay, so apa yang akan berubah? Sebelum kita nak find out ni, kita kena tengok dulu. Kita kena recall sikit lah beberapa benda lah. Beberapa benda. So kita tengok kat sini, recall that the terminal voltage and frequency supply are constant. So dia tak berubah. Okay, and then internal generated voltage EA equal to K V omega. And so depend on only the field current. Okay, so EA ni dia depend on EA field current. Okay, field current in the machine. So bahagian yang sebelah kiri tadi dalam circuit tadi. Dan juga dia bergantung kepada speed. Okay, and then the speed of the machine lah. So bergantung kepada dua lah. Okay, so kalau V ni kan bergantung kepada current kan. So dia bahagian ni ada current. So dekat sini dia punya speed. Okay. Okay, since the speed is constrained. Okay, speed pun dia dah sebut tadi. Speed is constrained. Sebagaimana kita tengok curve tadi dia menegak ya. So speed is constrained to be constant by the input power, voltage and frequency, and since no one touch the field current. Tak ada orang touch field current sebab kita ubah load saja. Okay, kita ubah load saja. Kita tak ubah pun, kita tak kacau benda lain. Kita hanya ubah load je. Mungkin load tu kita tambahkan beban, kita ada friction dia tinggi sikit, kita bermain lah dekat situ kan. And then the current is so the current will be constant lah. Okay, so the field current constant as well lah. Okay, therefore EA must be constant as a load change. Okay, wah semua ni kat sini kita tengok semua constant, tak ada berubah pun. Apa yang berubahnya? Okay, so untuk melihat benda ni kita kena tengok dulu dia punya phasor diagram dan kita anggap dulu phasor diagram ni dia dalam keadaan yang leading. Okay. Okay, so nak tahu leading ke lagging ke, kita kena compare. Yang pertama sekali adalah kita kena tahu dalam synchronous motor kita punya reference angle adalah kepada V phase. So V phase ni dia always at 0 always at 0 degree. Okay. So leading adalah kepada current. Okay, kepada IA, armature current So sini ada angle. Okay, so kita anggap dulu dia tidak berubah lah. Okay, so bila dia tak berubah, dan juga kita juga assume the armature resistance dia punya value of R kan. So tadi kan dalam circuit tadi kita tengok ada R. Sekejap kita tengok dalam ni ada R kan, armature resistance kan. Okay, so untuk memudahkan penjelasan, kita ignorekan R ni. Okay, so bila kita ignorekan R tu, dia punya power. Okay, so power kita dah tengok tadi. Oh belum. Okay, dia punya power. So power dia akan jadi samalah dengan input. So di mana P 3V phase I A cos theta ataupun 3V phase EA sin sigma XS. Okay, so ini dua ni samalah. Okay, ni dua-dua ni adalah converted. Okay, so dia kata converted P in sama dengan P converted. Okay, kenapa dia kata dia boleh jadi sama? Sebab dia ignorekan yang armature resistance tadi. Okay, so kedua-duanya jadi sama lah kat sini. Okay, so since the phase voltage of the motor is held constant by the motor supply, so the quantity of I, okay, kita tengok I cos ni So kita tengok sekejap tukar color sikit. So the quantity yang ini, okay, dan juga yang bahagian sini lah, tu bergantung lah, mana-mana pun boleh kan. On the phasor diagram must be directly proportional to the power supply. Okay,
So bermaksud kat sini power tu akan berubah. Okey, bila load tu increase, so bila load increase, power juga akan increase. Okey, tapi kita nak tengoklah apa yang berubah. Okey, so voltage kat sini kalau kita tengok voltage tak berubah. So kalau kita tengok voltage tak berubah, yang berubah adalah current. Okey, ataupun angle dia. Okey, so samalah kat sini lah. So E tak berubah. Kalau kita tengok kat sini lebih mudah faham lah. Okey, 3V yang bahagian ni bawah ni. So 3V phase EA sin sigma bagi dengan XS ni. Okey. So V constant, E constant. So yang berubah adalah dia punya angle. Okey, dia punya angle saja. So bila angle berubah, E fix. So apa akan jadi dengan phasor diagram ni? Okay, so ni constant, E ni pun constant, magnitude dia constant magnitude, tapi angle dia berubah. Okay, angle dia berubah. Itu untuk EA, untuk I pun akan berubah. Okay, I akan berubah lah. So kalau kita tengok, kita boleh rujuk lah kepada kedua-dua ni lah, sebab yang ni merujuk kepada current, yang atas ni merujuk kepada angle bawah ni. Okay, so kalau kita tengok apa yang akan jadi. So bila power ni bertambah, bila load dia tambah, katakan ni yang stick yang ni. So kita tahu yang EA ni dia proportional lah to power kan. So bila E2 ni, bila power tu bertambah, so bila power increase, EA constant. Ni constant. Okay, yang akan increase adalah dia punya angle. So angle dia lah. Alamak, macam mana buat sigma ni? Salah. Okay, sigma akan increase. Okay, sigma akan increase ataupun angle. So kita tengok dia akan swing lah. Okay, so seolah-olah dia akan swing ke bawah. Okay, swing ke bawah. Okay, dalam keadaan ni magnitude ni sama ni magnitude ni sama dengan ni. Ni sama, ni sama, ni sama. Panjang ni sama je. Yang berubah adalah angle. Okay, angle di antara EA dan juga V phase lah. Okay, itu adalah sigma lah angle dia. So ni sigma lah. So angle dia akan berubah. Okay, dan juga dalam masa yang sama kat sini kita tengok I akan increase dan cos theta juga akan ada perubahan. Okay, so makin lama dia akan jadi lagging. Okay, daripada leading tadi, so bila tambah lagi power dia akan turun lagi, dia akan turun lagi bawah. Lala dia akan jadi lagging. Okay, so dekat sini, so untuk load changes kalau ada load changes, maksudnya power berubah. Okay, so P increase, sigma increase, I increase. So theta tu pun boleh jadi increase lah Okay, ataupun theta tu decrease lah, saya rasa. Silap, theta ni decrease. Tak boleh back. Okay, theta ni akan jadi decrease lah. Tak apa, nanti kita tengok decrease ke increase. Sebab dia kalau kita tengok angle tu memang dia akan ke bawah lah. Dia akan decrease. Tapi bila bawah tu dia akan bertambah. Okay, so dia akan decrease lah, senang kata dia akan decrease. Lebih mudah faham lah. Okay, so boleh faham setakat ni? Hello? Boleh So okay, so ni pun saya dah tulis tadi. Okay, so kita pergi kepada example lah. Saya rasa lebih mudah lah kat sini sekejap So saya rasa saya cuba stop dulu kat sini untuk